Nabi Isa ulang lagi, siapa di antara kamu yang sanggup diserupakan wajahnya dengan wajahku, lalu dibunuh sebagai ganti bagi diriku, dan nanti di hari akhirat dia jadi temanku di dalam syurga. Maka kata kata lelaki yang paling muda yang samalah, dia kata saya. Dan diulang soalan dan kata Nabi Isa, kamu duduk. Maka Nabi Isa ulang kali ketiga, lelaki yang sama yang paling muda dalam kalangan mereka pun kata saya. Maka kata Nabi Isa kata kepadanya, anta huwa, engkaulah orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasi niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mohon daripada Allah agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan baki daripada hidup kita ini dapat kita melakukan amal yang saleh dan ketaatan kepadanya, dan kita mohon Allah muliakan kita dengan kurniakan kita mati yang husnul khatimah dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala redha akan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah menyambung daripada kitab Aujaz Mukhtasarat, kita sampai pada halaman yang ke-9. Pada pertemuan sebelum ini kita membahaskan perkara-perkara yang besar di dalam akidah, dan kita telah sebut yang pertama tentang beriman dengan Allah, dan yang keduanya beriman kepada malaikat, dan yang ketiganya beriman kepada kitab-kitab. Kita dah sebut sampai kat situlah. Maka hari ini kita sambung wa rusulihi. Antara perkara yang besar dalam iman ialah seseorang itu dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah Ta'ala mengutuskan para anbiya. Wa rusulihi yakni iman kepada Rasul, yakni iman kepada para anbiya, bahawa Allah Ta'ala utuskan para nabi kepada manusia dan jin, dan para anbiya ini rahmatun, adalah rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi manusia dan bagi jin. Dan pengutusan anbiya, kata para ulama, rahmah kerana dengannya ada kemaslahatan dunia kita dan hari akhirat kita. Bahawa seseorang itu kalau dia duduk atas balkoni sekalipun dekat rumah dia, dia cuba fikirkan, dia buat PhD tanpa diutuskan Nabi, mana-mana Nabi, habis 10 PhD pun dia tidak akan dapat mencapai satu perkara yang boleh menyelamatkan dia di hari akhirat. Kita tahu sesuatu yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat ialah dengan pengutusan Nabi, Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kita.
Allah Ta'ala mengutuskan 124 anbiya. Jumlah mereka berapa? 124,000 anbiya. 124,000 nabi. Dalam kalangan 124,000 ni ada 313 rasul. Jadi berdasarkan ini, ada beza tak nabi dengan rasul? Ada beza di antara nabi dan rasul. Baik, apa beza nabi dan rasul? Kata ulama, rasul ialah lelaki yang dia nabi. Rasul ni maknanya nabiyun rasul. Dia nabi lagi rasul. Yang dia ni lelaki, dia nabi. Allah wahyukan dia syariat yang baru dan Allah perintahkan supaya dia menyampaikan. Ini nabiyun rasul. Dia nabi lagi rasul. Adapun nabi yang dia bukan rasul, kerana ada di sana nabi tapi dia bukan rasul. Kalau dia nabi yang bukan rasul, kata ulama kita, dia nabi lelaki kerana tidak ada nabi di kalangan perempuan, tak ada. Maryam, ayahnya Isa alaihi salatu wasalam, dia bukan nabi. Ibunya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dia bukan nabi. Sepakat ulama, nabi adalah lelaki. Lelaki nabi yang dia bukan rasul, dialah lelaki, dia nabi, tidak diturunkan syariat yang baru kepadanya, tapi diturunkan wahyu supaya dia mengikut syariat rasul yang sebelumnya, dan dia diperintah supaya menyampaikan wahyu. So ringkasnya, rasul, setiap rasul itu dia pasti nabi, dan tetapi bukan setiap nabi itu rasul. Bukanlah semua nabi itu dikira dia sebagai rasul. So kalau rasul pasti dia nabi. Tapi kalau dia nabi, belum tentu dia rasul. Di sini perbezaan di antara kedua-duanya, nabi yang rasul ni dia ada syariat yang baru, diturunkan syariat yang baru. Adapun nabi yang dia bukan rasul, tidak diturunkan syariat yang baru. Ini perbezaan yang tepat tentang nabi dan rasul. Adapun sebahagian buku, mereka kata nabi tak menyampaikan wahyu dan rasul menyampaikan wahyu. Ini perbezaan tak tepat. Ini perbezaan nabi dan rasul. Nabi dua-dua, nabi dan rasul menyampaikan wahyu. Kalau tak, orang tak panggil nabi lah. Nabi ni menyampaikan berita, tiba-tiba boleh dapat berita, dapat wahyu, and then dia diamkan dirinya. Bayangkan Allah utuskan nabi itu ke kaum. Buat apa? Diam. Tidak akan diam, akan sampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka satu keaiban untuk dia diam, dan itu sifat mustahil bagi anbiya diam daripada menyampaikan wahyu. Kerana sifat anbiya itu tabligh, menyampaikan wahyu. Maka hati-hati, sebahagian buku dia kata nabi menyampaikan wahyu, nabi dan rasul tu dia menyampaikan wahyu. Adapun nabi yang dia bukan rasul tak menyampaikan wahyu. Ini tidak tepat. Dua-dua tu dia menyampaikan wahyu. Dan ini bukan perbezaan. Yang perbezaannya ialah pada syariat. Syariat nabi yang nabi rasul diberikan syariat yang baru. Adapun nabi dia tak diturunkan syariat yang baru. Nah, ini makna, ini kedua-dua ini dia kena jelas tentang perbezaan di antara nabi dan rasul. Nabi yang pertama ialah Adam alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia sebelum Adam. Adam ni ijma' ulama Abul Bashar, bapa bagi sekalian manusia. Maka hati-hati dengan sebahagian perkataan sebahagian orang di akhir zaman yang mereka cuba kata ada manusia sebelum Adam alaihi salatu wassalam. There is no manusia sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Tak ada manusia sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu ia bapa bagi sekalian manusia. Mereka ada sebahagian orang kufar, mereka cuba buat kajian yang tidak tepatlah.
Dan juga ada sebahagian orang yang dia mula buat tiktokers, jadi tiktokers, dan dia cuba ambil pendapat-pendapat mereka. Mereka kata sebelum Adam ini ada Adam yang sebelumnya, dan sebelum Adam yang sebelumnya ada Adam yang sebelumnya lagi, dan ada Adam yang sebelumnya tu lagi, ada Adam yang sebelumnya tu lagi, tanpa ada kesudahan. Ini tak betul. Ini tidak betul, tak boleh diterima. Ijma' ulama, tidak ada khilaf bahawa Adam ia adalah manusia yang pertama, yang itu je lah. Yang lain daripada itu zuriat dia. Tidak ada Adam sebelumnya ada Adamnya ini. Tak ada. Dan apabila kita kata Adam itu dia nabi, Adam itu dia nabi lagi rasul. Adam dia nabi lagi rasul. Syith dia nabi lagi rasul juga. Nabi Muhammad dia nabi lagi rasul. Nabi Musa itu nabi lagi rasul. Nabi Isa itu nabi lagi rasul. Adapun nabi-nabi di kalangan Bani Israel, nabi-nabi di kalangan Bani Israel, mereka itu nabi tapi bukan rasul. Contohnya Daud. Daud ni dia nabi tapi dia bukan rasul. Walaupun dia diberi kepadanya kitab Zabur, Zabur dia tidak ada hukum syarak di dalamnya, tak ada. Dia mawa'iz, pengajaran-pengajaran dan nasihat di dalamnya. Maka Nabi Daud dia ikut siapa? Dia ikut syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam Taurah. Dia ikut apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sulaiman anak dia juga dia nabi, dia bukan rasul, dan dia ikut syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. So di sini menunjukkan, contoh ini menunjukkan ada nabi yang dia rasul, ada nabi yang dia bukan rasul. Kemudian apabila kita sebut nabi yang pertama ialah Nabi Adam, hati-hati dengan seorang lelaki yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang dia disebut dia adalah pengasas bagi ajaran Wahabi. Maka dia kata dalam buku dia bahawa nabi yang pertama bukan Adam. Jadi dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, bercanggah dengan nabi, dengan Al-Quran juga. Kerana Al-Quran kata Adam ini nabi lagi rasul. Innallaha astafa Adam wa Nuhan. Allah Ta'ala pilih Adam dan Nuh sebagai nabi. So ada dalil kuat dalam Al-Quran menunjukkan dia nabi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Adam faman siwahu minan nabiyyin tahta liwa'i yaumal qiyamah. Dan Adam selain daripada Adam dari kalangan anbiya. So Nabi sendiri mengkategorikan Adam dari kalangan anbiya, dari kalangan nabi. Tahta liwa'i yaumal qiyamah, nanti dia akan berada di bawah panjiku di hari kiamat. So ada dalil Quran, ada dalil hadis, dan juga diijma'kan. Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Farqu Bainal Firaq, dia kata ijma' ulama tidak ada khilaf bahawa Adam itu nabi lagi rasul. Maka setelah dalil yang kuat ini, kita tak terima pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab yang kata Nabi Nuh nabi yang pertama, bukan Nabi Adam alaihi salam. Dia kata nabi yang pertama ialah Nabi Nuh, adapun Adam alaihi salatu wasalam bagi dia bukan nabi dan bukan rasul. Ini kita tak terima. Dia bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, nabi yang penyudah bagi sekalian nabi. Maka tidak ada nabi setelah Rasulullah. Barang siapa yang kata ada nabi
setelah Nabi Muhammad, maka orang ini dia murtad, keluar daripada Islam. Antara perkara yang menjadikan orang itu murtad, keluar daripada Islam, ialah mengharuskan kenabian setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa tu macam mana? Nabi Isa bukan nabi akhir zaman. Nabi Isa wafatnya setelah wafatnya Rasulullah. Bukan kenabiannya setelah kenabian Rasulullah. Kenabian Isa lebih dahulu daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kewafatan dia lebih lama, lebih lewat daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalibkan, tetapi ada orang di zaman dia yang diserupakan dengan Nabi Isa, lalu ditangkap oleh Yahud yang hari ini disebut dengan Bani Israel. Mereka tangkap lelaki tersebut yang dia sahabat, salah seorang daripada sahabat Nabi Isa, maka dibunuh dan disalibkan dia. Yang disalibkan itu ialah lelaki ini. Dulu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Abi Hatim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis ini sahih. Ibnu Abbas kata Nabi Isa dulu bersama dengan 12 orang sahabat dia di satu rumah. Maka Nabi Isa kata, nanti kamu, di antara kamu ini ada yang kufur kepadaku. Siapa di antara kamu yang sanggup untuk dicampakkan wajahnya, penyerupaan wajahku pada wajahnya, jadi muka dia sama dengan Nabi Isa, dan nanti dia dibunuh sebagai ganti bagiku, dan nanti di hari kiamat dia jadi temanku di dalam syurga. Maka dalam 12 orang ni, hak paling muda sekali bangun dan dia kata saya. Maka kata Nabi Isa, kamu duduk. Nabi Isa ulang lagi, siapa di antara kamu yang sanggup diserupakan wajahnya dengan wajahku, lalu dibunuh sebagai ganti bagi diriku, dan nanti di hari akhirat dia jadi temanku di dalam syurga. Maka kata lelaki yang paling muda yang samalah, dia kata saya. Dan diulang soalan dan kata Nabi Isa, kamu duduk. Maka Nabi Isa ulang kali ketiga, lelaki yang sama yang paling muda dalam kalangan mereka pun kata saya. Maka kata Nabi Isa kepadanya, anta huwa, engkaulah orang tersebut. Maka lelaki itu dicampakkan wajahnya jadi serupa dengan, dicampakkan maknanya wajahnya jadi serupa dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa dia pergi ke tempat namanya Rauzanah. Kalau rumah zaman dulu kan, rumah orang Melayu tak ada lah macam tu, rumah yang ada 4 musim sejuk kan, dia orang buat dekat ruang tamu tu ada tempat bakaran tu, lepas tu ada corong naik ke atas tu, tahu tak? Di situ tu nama dia Rauzanah, Rauzanah bahasa Arab. Jadi dia, Nabi Isa masa tu tak ada api lah, Nabi Isa pergi ke situ, lalu diangkat oleh Allah Ta'ala, yang ni malaikat angkat dia sampai ke langit yang kedua, dan sampai ke hari ini Nabi Isa di situ, sehingga satu masa nanti dia akan turun sebagai satu tanda-tanda kiamat. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Cuma lelaki tadi ditangkap oleh Yahud, dan Yahud dia telah bunuh lelaki ini dan dia telah salibkan lelaki ini. Dan Yahud memang tidak asing lagi, mereka ini adalah pembunuh anbiya. Yahud ini yang kita tengok keturunan mereka yang ada nak rampas tanah Palestin pada hari ini kita ulama namakan mereka ini qatalatul anbiya. Hari ini kita panggil dia qatalatus sibyan, pembunuh kanak-kanak kan. Dulu-dulu dikenali dengan pembunuh nabi. Bagi mereka kanak-kanak tu tak heran sangat mereka nak bunuh orang tua, wanita. Mereka ni pembunuh nabi. Setengah ada riwayat kata satu hari itu sampai 300 nabi dia bunuh. Dan ada satu batu tu dia bunuh nabi, di batu tu 70 nabi dia bunuh dekat situ. Subhanallah. Dia buat macam itu. Pembunuh yang paling besar di atas dunia ni
ialah Yahud. Orang-orang Yahud. Dan hari ini kita tengok dia dengan mata kepala kita sendiri. Maka Nabi yang paling akhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka murtad. Di sini ulama kita dia kata hati-hati dengan golongan yang mengaku diri mereka sebagai Nabi setelah Rasulullah. Dulu-dulu yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad ialah Musailimatul Kadzab. Bukan Musailamah, Musailimatul Kadzab. Dia ni Nabi gelarkan dia dengan nama itu kerana dia banyak berdusta. Dan di zaman satu peristiwa sekali itu, Qatadah ni sahabat Nabi kan, dia berperang, dia masuk dalam peperangan, matanya tercedera. Jadi biji mata ni jatuh, tapi masih terkulai, tak putus. Sahabat minta izin untuk potonglah, kesian kat dia, biji mata tu terkulai kat pipi. Maka sahabat minta supaya dipotongnya. Maka Nabi tak izin. Nabi ambil dengan tangan baginda Rasulullah yang mulia, lalu diletakkan di tempat mata, biji mata tu. Maka dia dapat melihat dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia tak boleh nak bezakan manakah matanya yang rosak, manakah yang tidak rosak. Maknanya ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ni tersebar, orang Muslim dia duk bercakap tentang dia, tentang Qatadah, lalu sampai cerita dekat Musailimatul Kadzab. Musailimatul Kadzab kata, orang dia tanyalah, Muhammad dia buat sekian-sekian, kamu boleh buat apa? Kan kamu mengatakan kamu ni Nabi. Dia kata dia boleh buat juga. Bawa seorang yang buta sebelah mata, carilah kawan tu, orang yang buta sebelah mata, bawa kepada dia orang yang buta sebelah mata, lalu satu mata sebiji, satu mata elok, satu mata buta. So dia pergi sapu hak buta tu. Musailimatul Kadzab dia pergi sapu dengan tangan dia mata hak buta. Kawan ni asalnya buta sebelah mata, jadi dua-dua belah mata buta. Asalnya buta sebelah mata, jadi dua-dua belah mata. Ni dia panggil bukan mukjizat, ni dia panggil istidraj. Istidraj ni benda pelik juga, tapi menunjuk Allah nak tambahkan kesesatan bagi dia. Itu dia panggil istidraj. Ini Musailimatul Kadzab. Isteri dia nama Sajah. Bukan Sajah, Sajah. Sajah ni dia mengaku dirinya Nabi. Dia mengaku dirinya Nabi. Kemudian dikatakan dia tarik balik. Dia kata dia tarik balik, tak nak jadi Nabi. Mula-mula tu dia jadi Nabi. Nabi perempuan Sajah, bini dia. Kemudian dikatakan dia tarik balik. Kemudian di Yaman ada satu orang namanya Al-Aswad Al-Ansi. Lelaki ini di Yaman, masa tu masa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lelaki namanya Aswad Al-Ansi ini dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Masa tu Sayyidina Umar di Madinah, dia masa tu di Yaman. Di zaman dia ada seorang lelaki namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Dia waliyun min awliyaillah, seorang waliyun min awliyaillah. Maka apabila Aswad Al-Ansi mengaku sebagai Nabi, dia kata bohong. Abu Muslim ni dia wali, dia kata kamu ni bohong. Jadi orang terpengaruhlah dengan kata-kata dia. Aswad Al-Ansi tak tahan, maka minta pengikut dia tangkap Al-Aswad Abu Muslim Al-Khawlani, waliyun min awliyaillah. Bila ditangkap, maka diugut supaya kata dia ni Nabi, dan setiap kali diminta dia kata kamu bohong, kazab, pendusta. Dan Quran pun sebut orang yang mengaku sebagai Nabi ni, Al-Quran kata Dajjal. Apa tu dalam warid dalam kata-kata ulama, Dajjal ni maknanya orang yang kuat pembohong. Maka maka dia bila dia tengok tak ikut dia nyalakan api dan dia campakkan Abu Muslim, tekad nak bunuh.
Dia campakkan Abu Muslim Al-Khawlani dalam api tersebut, tapi jasadnya tak terbakar, pakaian dia tak terbakar. Jadi pelik. Dan hari kedua dinyalakan api, dicampakkan lagi, tak terbakar pakaiannya dan dia tak terbakar. Hari ketiga begitu juga, dia dicampakkan tak terbakar. Maka dah bimbang dah dia. Bila dah tak terbakar begitu, bimbang, takut orang terpengaruh, orang akan pakai wah dia lah ni. Maka dia keluarkan Abu Muslim Al-Khawlani daripada Yaman. Dan Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke mana? Pergi ke Al-Madinatul Munawwarah. Masa tu tuan-tuan, dah ada WhatsApp dah? Tak ada lagi. Email tak ada lagi. Internet saya rasa tak ada. Tak ada lagi internet. Handphone lagi lah. Jadi tuan-tuan, Sayyiduna Umar radhiyallahu an, bila nampak lelaki ini, terus dia kata, Abu Muslim Al-Khawlani, siapa cerita kat dia? WhatsApp tak ada, email tak ada, gambar tak pernah tengok. Kata ulama, Allah ilhamkan di hatinya lelaki yang datang kepada dia ini Abu Muslim Al-Khawlani. Kerana tiba-tiba dia datang, dia kata Abu Muslim Al-Khawlani. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, alhamdulillah, segala syukur bagi Allah yang menjadikan ada seorang dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang dia dikurniakan kelebihan seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maknanya Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tak terbakar, dan itu mukjizat bagi Ibrahim. Abu Muslim Al-Khawlani dicampakkan di dalam api tak terbakar, dan itu adalah karamah bagi dia, kerana dia waliyun min awliyaillah. Itu bukan mukjizat, itu dinamakan karamah, kerana dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok di India, zaman India dan Pakistan tu sebuah negara, dan di zaman nak dipecahkan oleh British, dua negara ni nak diseparate, nak diasingkan, British datang dan buat penjajahan. Maka tuan-tuan, ketika ini ada satu lelaki namanya Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad ini dia kata dia adalah Nabi. Maka Ghulam Ahmad ini dia tidak diterima oleh masyarakat. Jadi dia pun kata tak payah berjihad dengan orang-orang penjajah pada masa itu. Dia jadi tali baru. Jadi British bawa dia ceramah merata-rata lah. Sehingga hari ini atas balasan dia jadi tali baru ni, di British ada channel-channel yang diberikan kepada orang-orang Qadian. Lelaki ni nama Ghulam Ahmad ni, dia tinggal di Qadian. Dan ajaran ini hari ini disebut dengan Qadianiyah, ajaran ini. Jadi lelaki namanya Ghulam Ahmad ini, dia kata dia Nabi. Dia kata dia ni Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama seluruh dunia keluarkan fatwa bahawa lelaki ini murtad. Dan kita punya fatwa di Malaysia pun bahawa dia murtad, keluar daripada Islam. Ada kubur dia dekat Ceras yang khas bagi mereka, dan mereka ni masih lagi wujud bila orang Pakistan zaman dahulu masuk Malaysia dan tinggal dan meninggal dekat sini, dan masih lagi ada saki-baki pengikut mereka di kampung Nakhwadah di Selayang. Masih wujud lagi pengikut-pengikut golongan Qadianiyah. Dan ada fatwa di Selangor, fatwa di wilayah Persekutuan, seluruh negeri saya kata keluar fatwa kemurtadan ajaran Qadianiyah. Disebut dia dengan nama Ahmadiyah. Qadianiyah. Ahmadiyah tu nisbah kepada ketua dia nama Ghulam Ahmad. Nama dia Ghulam Ahmad. Kemudian ajaran yang mengata diri Nabi ni juga bertapak di tanah Melayu ni. Lebih kurang 20 tahun yang lalu ada seorang lelaki namanya Kahar di kampung Kemesah, Ulu Kelang. Dia kata dia ni Nabi juga.
Cuma dia kata Nabi Melayu, tak boleh cakap Arab, tak boleh cakap Inggeris. Dia boleh cakap Inggeris, tapi dia kata dia ni Nabi Melayu. Orang mana-mana orang Melayu, dia adalah Nabi. Dia hantar surat kepada Susilo Yudhoyono pada ketika itu bahawa dia Nabi, minta supaya taat kepada dia. Juga kepada PM pada waktu dia tu, supaya taat kepada dia juga. Dan kepada mana-mana negara yang berbahasa Melayu, maka dia minta supaya taat kepada dia. Seorang cikgu, saya ingat cikgu lah dia. Kemudian dia ditangkap. Bila ditangkap, dia letak jawatan sebagai Nabi. Boleh letak jawatan jadi Nabi rupanya. Setakat ni mengaku tak ada lagi letak jawatan, dia ni yang letak jawatan. Kemudian bila dia diikat jami, dia sambung kontrak balik sebagai Nabi. Ni lelaki yang namanya Kaha. Di Indonesia ada seorang lelaki namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq ni dia kata dia Nabi juga, diturunkan kepadanya Quran, dan dia tak salat. Bila orang kata kenapa kau tak salat, dia kata jangan tanya tak salat, tanya kenapa belum salat. Maknanya dia nak salat tapi belum lagi diturunkan wahyu, kata dia. Jadi kalau turun wahyu nanti baru dia salat. Bila nak turun wahyu dia bukan Nabi. Jadi lelaki ini di Indonesia, dia tukar nama, dia selalu datang Malaysia, cari pengikut dekat Malaysia, dan dia tukar nama ajaran di Malaysia ni dengan nama Millah Abraham. Dan tersebarlah ajaran ini dan difatwakan di Selangor dan difatwakan di wilayah persekutuan dan negeri-negeri yang lain. Baik, habis. Qala al-muallif rahimahullah wal yaumil akhiri, dan wajib kita meyakini bahawa adanya hari akhirat. Hari akhirat ni disebut juga dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka kiamat ni antara pendapat ulama, bila bermula berlaku kiamat ialah apabila seseorang tu dia keluar daripada, apabila setiap orang-orang yang mati keluar daripada kubur, maka di situ bermulanya kiamat. Sekarang ni kita duduk di alam syahadah, di dunia ni. Selagi kita duduk di dunia ini, kita panggil alamus syahadah, di alam nyata. Kemudian mati, tempoh mati duduk mana? Di kubur kan. Situ disebut barzakh. Disebut apa? Barzakh. Di antara mati, lepas kita mati, sehingga setiap jasad dikembalikan pada jasadnya, setiap orang dikembalikan jasad dia dan rohnya, dan keluar daripada kubur. Di situ habislah barzakh, bermulanya qiyamah. Itu bermulanya qiyamah situ. Jadi ulama kata bermulanya kiamat ini bila orang-orang yang dah mati itu dikembalikan jasad-jasad dia. Kalau jasad dia dimakan oleh tanah, maka dikembalikan jasad-jasad dia. Kenapa? Kerana ada jasad yang tidak dimakan oleh tanah. Misal contoh jasad Anbiya, itu tak dimakan oleh tanah. Misal contoh jasad orang yang mati syahid dalam peperangan, ini dia tak mati, dia tak dimakan oleh tanah jasad dia. Dan sebahagian para awliya, jasad dia tak dimakan oleh tanah. Tak semua awliya macam tu. Sebahagian daripada mereka, jasad-jasad mereka tak dimakan oleh tanah. Misal contoh Ibnu Salah, dia dah lebih 800 tahun yang lebih dia dah wafat dan meninggal. Bila mana nak dipindahkan kubur di Damsyik, maka dibawa, mereka nak buat pembangunan, nak buat jalan, maka kubur-kubur ni dipindahkan, dan mereka tak dapat nak pindahkan satu kubur Ibnu Salah. Jentera-jentera pun tak dapat nak pindahkan, rosak. Maka mereka sampai ke jasad tu, bila sampai ke jasad, kena jasad, keluar lagi darah. Jasad ini dah meninggal dunia sejak 800 tahun lebih. Bayangkan. Biasanya jasad manusia dia repuk 7 hari dah, dia start repuk dah. Kan? Bayangkan ni dah
800 tahun lamanya. Dan bila begitu mereka buat roundabout. Dia buat bulatan macam tu, dia tak usik lah kubur tersebut. Kemudian jadi kiamat ini bermula daripada bermula daripada manusia keluar daripada kubur mereka, sehingga ahli syurga masuk dalam syurga, dan sehingga ahli neraka masuk di dalam neraka. Itu maknanya kiamat. Itu maknanya kiamat. Wajib kita meyakini adanya hari kiamat. Kalau tak percaya adanya hidup setelah kematian, maka orang itu dia murtad, keluar daripada Islam. Ini benda yang besar dalam agama kita yang wajib kita meyakini tentangnya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan wajib kita meyakini tentang takdir yang baik diciptakan oleh Allah, yang buruk juga diciptakan oleh Allah. Maka wajib seseorang tu dia meyakini bahawa semua perkara yang berlaku di dunia ini, sama ada benda-benda dan perbuatan-perbuatan, itu berlaku dengan takdir Allah, berlaku dengan ciptaan Allah, berlaku dengan ilmu Allah yang azali, berlaku dengan kehendak Allah yang azaliyah. Sama ada benda tu baik ataupun buruk. Yang baik berlaku dengan ciptaan Allah, yang buruk juga berlaku dengan ciptaan Allah. Sama ada iman ataupun kekufuran. Iman Allah tabaraka wa ta'ala yang mencipta, ia berlaku dengan takdir Allah. Kekufuran juga berlaku dengan takdir Allah. Sama ada seorang ini dia beriman, orang ini kufur, ini berlaku, kedua-duanya berlaku dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada seseorang itu, sama ada sesuatu tu menggembirakan dia ataupun perkara itu mendukacitakan dia, itu berlaku dengan takdir Allah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, dua-dua itu berlaku dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya Allah menciptakan yang baik je, yang buruk Allah ta'ala tak cipta. Adapun yang kata yang baik Allah cipta, yang buruk tidak diciptakan oleh Allah ta'ala, itu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah tabaraka wa ta'ala hanya menciptakan yang baik, adapun yang buruk tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kekufuran. Adapun sebahagian penceramah, apabila mereka kata yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya, bukan yang macam Mu'tazilah kata yang baik itu Allah cipta, yang buruk itu tidak diciptakan oleh Allah. Bila seorang penceramah dia kata yang baik itu daripada Allah, maknanya Allah yang menciptakannya. Yang buruk itu daripada saya, yakni yang buruk itu terbit daripada saya, yang hakikatnya diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maknanya. Maka disebabkan itu, orang yang kata macam itu tidak ada masalah padanya. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, dia masalah takdir ni kita nak kena terangkan dengan beberapa muqaddimah, dengan beberapa contoh, supaya kita faham tentang makna beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai di sini pada malam ini. Aqulu qawli hadha, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.